Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel Farhan Jamal. Jadi pada malam ni aku nak redah satu jalan, di mana jalan Batu Kurau menuju ke Jalan Taiping. Tapi aku terbalik kan. Sekarang aku berada di Taiping dan jalan ni aku nak menuju ke Batu Kurau. Okey, kat sini banyak kisah yang diceritakan. Diorang nampak ada hantu perempuan bawa anak tepi jalan tengah-tengah hutan. Lepas tu ada kes yang glamour lah. Ada seorang lelaki bawa basikal tak ada kaki dengan kelajuan yang tak masuk akal. Jadi cerita tu umum lah, tak ada detail. So aku nak lalu jalan ni nak tengok sama ada relevant tak dengan cerita-cerita tersebut, ataupun sekadar yang berlaku tu mungkin hayalan dan sebagainya. Tapi mungkin kejadian ni berlaku pada zaman dulu lah. Sekarang dah 2019, mungkin jalan dah jadi lain, lampu jalan pun dah ada dan sebagainya, jalan pun semakin besar sebagainya. Mungkin tak ada dah kisah-kisah tu, tapi kita akan lalu juga jalan tersebut. Okey, jom kita akan lalu sekarang. Sekarang jam telah menunjukkan pukul 2.40 pagi. Okey, 2.40 pagi. So kita akan redah sekarang. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, sekarang dah malam, tengah malam. Bulan mengambang penuh Bulan mengambang penuh sehingga kan nampak di langit ni memang cerah lah cuaca tu. Okay. Jadi aku akan pergi jalan ni sebabkan dah lewat, dah 2.41 malam. So aku bawa kenderaan ni mungkin tak berapa laju, mungkin tak berapa slow. Kelajuan tu biasa-biasa. Okay. So kita menuju ke Batu Kurau lah. So aku akan lalu sampai Batu Kurau je kot. Sebab yang kisah tu diceritakan daripada Batu Kurau ke Taiping. Jadi aku akan lalu jalan tu. Kalau ada rezeki, kalau kata-kata nampak ke apa ke, rezeki korang ternampak ke apa ke, beritahu lah. Kamu jika aku tak perasan, korang boleh DM dalam Instagram dan juga inbox Facebook. Kau tu ni Batu Kurau. Sebab nak tengok kilometer. Tag 2 kali. Okay, depan ni ada kereta. Aku tak tahulah kat mana yang terpencilnya itu. So, kita akan cuba untuk lalu lah. Dan jalan-jalan ni back online. You are on the fastest route. You should reach your destination by 2:53. Tak kan teman. Tolak dia. Tak. Kenapa ni? Okey, jalan ni banyak perkampungan di tepi jalan. Jadi aku tak pastilah kejadian tu berlaku di mana. So kita lalulah. Kalau nampak hutan tu tepi kanan ke apa ke, mungkin di situlah kejadian itu berlaku. Kemudian yang orang naik basikal tak ada kaki tu, tak tahu juga berlaku di mana. Pakai ni pada sini. Tak tahulah berlaku di mana. Yang tu pun rare lah kan. Ada naik basikal tak ada kaki. Basikal dia auto. Dan ini kisah basikal ni kisah yang kedua lah aku baca. First yang aku baca masa aku naik jalan Bukit Fraser tu, kisah orang budak dia naik basikal, kepala terbalik ke belakang. Lepas tu dia bersedia lagu Bilik Mayang. Itu satu cerita benar yang disampaikan oleh subscriber. Cerita tu aku pin yang kat atas lah. Korang boleh tengok balik jalan Bukit Fraser, jalan Serang Bukit Fraser kan? Yang tu. Lepas tu yang ni orang ceritakan lah, nampak apa, orang apa naik basikal tak ada kaki dan dengan kelajuan yang maksimum. Bukan maksimum, maksudnya kelajuan lagi laju daripada kereta. So tak logik lah benda tu kan. Tak logik akal lah kan. Tapi kalau benda tu betul-betul berlaku, so kita nak kata macam mana kan. Dan andai kata kalau ada rezeki kurang kot nampak basikal laju, aku jalan je. Kalau katakan jalan tu seram, aku akan cuba untuk review lah jalan tu. Tujuan video ini dibuat adalah bukan untuk menakut-nakutkan orang, tapi berdasarkan cerita-cerita yang disampaikan. Dan bila korang tengok video ni, korang rasa macam mengarut kan, nonsense tu terpulang kepada sisi penilaian masing-masing kan. Kemudian satu lagi nak cerita dekat orang semua lah. Mungkin lah kan, ni pada pandangan aku sendiri lah. Aku jenis tak boleh nampak sesuatu, tapi mungkin ada orang yang boleh nampak sesuatu. So
bila kau keluar dengan orang yang boleh nampak sesuatu dan kau tak boleh nampak sesuatu, bila dalam satu situasi yang sama, keadaan yang sama, dia nampak, kau tak nampak, kan? Dan sebab tu kalau cerita kisah-kisah seram ni, tak semestinya orang yang lalu tu semua orang akan nampak. Mungkin orang yang boleh nampak, dia akan nampak. Tapi kemungkinan benda tu sebenarnya ada. Tapi bagi orang yang tak boleh nampak, tak nampak lah. Sebab dalam Al-Quran surah Al-A'raf ada diceritakan bahawa mereka melihat kamu dan kamu tak melihat mereka, kan. Terang dah ayat Quran tu. Jadi orang yang tak nampak tak apa lah. Itu pun kira rahmat lah, kan. Maksudnya kalau kau boleh nampak jenuh, kau nak pergi jamban pun takut. Jadi benda tu adalah ni lah rezeki lah, kan. Rahmat Tuhan bagi tak boleh nampak sebenarnya. Tapi bagi orang yang boleh nampak, kita tak boleh nak katakan bahawa dia mengarut lah apalah, pasal dia boleh nampak. Kelebihannya Allah bagi kat dia pula. Jadi nampak tak nampak ni bagi aku terpulang lah pada sisi penilaian masing-masing lah. Okey, dekat je lagi 8.1 km. Oh, mungkin kot ni jalan ni kot yang dikatakan mempunyai gangguan dan sebagainya. So jalan ni apabila aku lalu di sini, jalan gelap. Sorry lah untuk video ni aku banyak cakap sikit. Pasal sekarang dah 2.46, kepala aku dah start ngantuk. So bagi menghilangkan ngantuk tu, aku nak bercakap banyak sikit untuk video konten kali ni. Minta maaf banyak-banyak kalau orang tak suka. Sorry to say. Kalau aku diam je macam aku sendiri pun jadi macam ngantuk bawa kereta. Kali ni aku nak cakap banyak sikit pasal nak hilangkan ngantuk. Suka ke tak suka ke, aku beritahu sorry dulu lah. Kita belakang potong. Okay, sekarang ni kat belakang ada kereta. So aku nak bagi dia potong dulu, bawa slow sebagainya. Okay, double line dia tak bagi potong. Sekejap. So aku bawa hari ni 2 orang. Aku bawa member sebelah. Kau ada rasa apa-apa tak? Tak ada. Okay, sebab jalan ni pun besar dah ni. Lepas tu aku expectation aku mungkin tak ada apa-apa lah. Tapi kalau rezeki nak jumpa, nak nampak ke, nak alami benda pelik-pelik ke malam ni, kita akan nampak lah. Okay, aku bagi kereta potong dulu. So jalan ni dah pukul 2.47. Masih ada lagi kenderaan yang melalui jalan ni seperti yang korang tengok dalam video. So tidak ada lah macam orang cuba untuk elakkan jalan ni waktu malam. Aku tengok kalau orang lalu ni, maksudnya kalau korang ada kes emergency ke, nak pergi ke hospital Taiping ke apa semua, tak payah takut. Start kereta jalan. Jalan macam jalan baru. Jalan baru. Dah lama ni Batu Kurau ni, tapi sebab dia jaga jalan ni, dia turak baru. Dia lama lah Batu Kurau ni. Tak cakap jalan ni mungkin dibesarkan dia tu. So yang hutan katakan nampak perempuan ada dukung anak tu, mungkinlah di kawasan ni lah kot. Aku expectation di kawasan ni, sebab kawasan ni gelap, tidak berlampu dan sebagainya. Dan menurut kisah yang ada tu, diceritakan kalau nak lalu waktu malam, dia katakan elak lalu waktu malam. Bukan elak, maksudnya tak payah lalu terus, tidur dulu kat mana dah pagi ke apa, baru jalan balik ikut jalan ni. Kalau daripada cerita yang disampaikan tu lah. Tapi cerita yang disampaikan itu mungkin berlaku pada zaman dahulu lah. Mungkin tahun 90-an, tahun 80-an, kan. Mungkin waktu tu memang sangat jauh beza lah dengan apa yang kau nampak kat depan ni pada 2019. Mungkin lampu jalan pun tak ada, jalan pun kecil, tak berturak, sangat terpencil Batu Kurau ni. Kanan ni pun ada motor. Jangan tak ada orang kan, tapi gelap. Dia macam bondo. Ni redang panjang ni aku rasa macam jalan dia rare. Jalan daripada Batu Kurau ke redang panjang. Bila aku buka dalam Google Street tu, aku nampak hutan kiri kanan dan jalan dia kecil. Tak macam kau tak boleh bawa laju macam ni kan. Kau bawa slow, macam kita jalan kat Sofitan. Tapi ada kampung, lepas tu kat redang panjang tu ada kampung. Tapi dalam perjalanan Batu Kurau nak ke redang panjang, hutan kiri kanan. Tapi dah malam aku rasa macam tak boleh nak teruskan kat situ So untuk konten kali ni aku sampai ke Batu Kurau saja. Lepas sampai Batu Kurau ni aku akan batal balik
akan patah balik menuju ke Taiping. Okey, ni jalan. So kiri kanan ini adalah hutan bukannya kelapa sawit dan sebagainya. Mungkin cerita sampai tu berlaku di sini ke apa ke, tak tahu, Allah Ta'ala alam. Okey, ada servis motor di bukan motor, kereta. Kenapa tadi nampak macam lampu sebelah? Lampu kecil dia ni Ya, dia kejut aku. Ya. Tak kira motor. Tiba-tiba ada dua pula lampu. Aduh. Ada lagi kereta. So banyak kereta. So tak perlu dirisaukan sangat lah melalui jalan ini. So cerita ini sampai tu pun general lah, cerita umum yang tak tahu punca daripada mana, tak detail. Selalunya bila cerita-cerita seram ni, yang macam bagi aku kesahan dia tinggi, bila dia detail cerita tu, dia lalu dan sebagainya kan. Yang ni terlampau umum, siapa yang kena, siapa yang tak kena, cerita tu sampai daripada mana kan. Terlampau umum sangat. Tapi aku lalu lah juga, demi nak menunjukkan korang jalan ni macam mana keadaan dia pada waktu malam. In 500 meters, you will arrive at your destination. Okey, kita dah sampai ke Pekan Batu Purau. Inilah dia Pekan Batu Purau. So sepanjang perjalanan aku tadi tidak ada apa-apa penampakan ataupun sebarang view yang pelik lah. Rasa pun tidak ada. Kau rasa apa-apa? Tak. So aku ingat aku nak patah balik lah menuju ke Taiping. Ni ada pemancing depan ni, nak pemancing. Aku nak patah balik ke You have Taiping arrived. lah. So lagi sekali kita akan lalu. Ada berapa minit? Berapa minit lah? 13. Tak apa, kita lalu sekali kita rakam kan sampai Taiping. Okay. So sambil-sambil tu aku cerita pasal komen-komen orang kot kan. Ada yang kata video yang dibuat tak seram dan sebagainya. Aku macam ni lah nak cerita kat korang. Pening kadang-kadang nak cakap. Aku bukan buat video seram tanya. Video seram lah. Aku macam ni, aku buat video review jalan yang orang kata seram. Orang kata seram, orang kata berantu ke, orang kata kena kacau ke, jalan yang ada cerita lah. So aku review jalan tu. Bukan tujuan nak cari ke apa, di mana hantu tu berada. Tak ada. Aku nak review jalan tu yang orang kata seram. So kadang-kadang orang salah anggap. Bila dia tengok kata tak seram lah. Memang kadang-kadang memang tak seram. Dan aku sendiri pun sebenarnya aku cakap spontan, mungkin gelak-gelak ketika dalam perjalanan ni, adalah situasi sebenar yang berada di dalam kereta ni. Maksudnya kalau environment dia tak seram, memang tak seram semua. Tapi kalau ada tempat yang memang seram,
memang aku diam ke apa kan, yang memang ni pun tak boleh cakap banyak ni tempat ni kan. Itu berdasarkan situasi sebenar. Jadi kadang-kadang orang tak berapa faham ataupun mungkin salah faham. Dia katakan, kau nak buat video seram, buatlah seram semua. Tak, aku bukan buat video seram. Kalau nak buat video seram, aku buat filem seram lah. Bukan aku nak buat video seram. Aku nak review jalan. Kalau jalan waktu tu aku jalan tak seram, so tak seram lah kan. Buat lawak ke, aku tergelak-gelak ke apa, bukan nak menganjing ke apa. Tak. Memang tak seram. Itu yang kadang-kadang orang salah faham. Ada certain jalan yang kita lalui memang rasa seram. Kata apa punya video tak seram ni. Kau cuba tengok YouTuber sekian. Aku selalu kena macam tu kan. Sebenarnya aku boleh je nak bagi seram, edit gila-gila ni kan, letak muzik, lepas tu aku pun cakap macam ni. Okey kawan-kawan semua, sekarang ni kita telah melalui satu jalan di mana jalan ini terdapat kisah. Aku boleh nak cakap macam itu pun boleh, tak ada masalah. Tapi tak macam bohong lah kan. Kadang orang kesian kot, ada anak milisi demam ke apa, nak ikut jalan ni, nak pergi hospital ke. Aku pula buat video dengan cakap macam tu. Tak pasal-pasal orang takut. Kok anak dia demam sampai pagi kan, kesian. Jadi aku boleh je nak cakap macam tu, nak bagi mood seram kat video tu. Tapi aku elakkan lah. Pasal apa yang aku cakap ketika tu, benda yang realiti berlaku lah. Aku tak suka untuk lakon cakap seram. Boleh je aku nak cakap sekarang ni, okey sekarang permisa, okey sekarang semua, kita sekarang tengah memasuki satu jalan di mana jalan ini adalah jalan yang dikatakan berhantu. Aku boleh nak cakap macam tu, buat seram pun boleh. Tapi tak syok lah. Pasal menakut-nakutkan orang pun tak guna kan, tak sampai matlamat aku lah. So kalau memang jalan tu seram, aku akan cakap jalan tu seram, ada sesuatu. Kalau jalan tu tak seram, tak seram lah. So tak, bila aku cakap jalan tak seram, korang boleh lalu, maksudnya korang lalu lah dengan yakin Tuhan jaga korang lalu je. Kau ada hal emergency dan sebagainya. Tapi kalau jalan tu ada sesuatu, maksudnya aku tanya member kot, dia ada rasa jalan tu. So kalau nak lalu juga dalam keadaan emergency, so korang kena bersedia lah. Maksudnya korang baca ayat kursi ke apa kan, berdinding diri ke kan, ada orang ikut ke benda ke apa, jalan tu memang ada, korang kena hati-hati. Itu yang aku nak cerita sebenarnya. Okay, jangan salah faham lah. Dan aku minta juga, kalau ada orang lain ke, YouTuber lain yang baru nak naik kan, korang janganlah banding pula beza dengan aku. Kalau alah kau ni tiru Farhan Jamal lah, alah kau ni ikut dia, tak payah. Biar masing-masing punya apa, cara masing-masing, kaedah masing-masing kan. Aku sendiri pun YouTuber lain aku hormat aku tengok dan sebagainya. Tapi tak pernah nak bagi tahu sesuatu, sebab masing-masing ada cara dan kaedah masing-masing kan. Dan kalau lah korang minat lah, YouTuber yang korang minat, suka tengok, korang boleh tengok lah diorang punya kan. Tak payah tengok aku punya ke apa, banding beza. Sebab kadang-kadang aku pun pelik, aku pun tak tahu macam mana nak balas. Korang suka YouTuber lain, lepas tu korang masuk dalam video aku, cuba korang tengok ni, patut korang ikut dia. Korang patut ikut yang YouTuber sekian-sekian ni. Aku macam macam apa, aku pun dah pening kan. Kalau dah suka minat ikut masing-masing lah. Ni aku beritahu jelas lah kan, tak nak ada kompromi ke apa, tak nak. Dia orang kata aku banyak cakap. Kau ni banyak cakap lah, baik cerita seram apa. Aku pun tak faham lah, nak ikut semua orang jenuh. So mana yang ada aku layan je lah kan. Tapi banyak kereta lalu kat jalan ni, so bagi aku tak ada apa-apa lah. Tapi kalau aku nak buat museum, nak buku, boleh je. Kereta yang lalu-lalu ni aku cut. So aku cakap kereta, jalan ni tak ada orang lalu lah apa. Tapi bodoh lah tu, bohong lah tu. Tak ada benda pun tau. Tak ada apa-apa. Aku pun bila rasa macam bulan terang, walaupun bulan mengambang lah, macam nampak clear tau, macam tak ada benda lah. Bila macam bulan tak ada, bulan gelap kan, dan jalan tu jadi dah gelap tau. Ni lain cakap. Kau tengok langit pun gelap, macam kat mana, macam suasana tu lah, environment tu. Tapi bila bulan yang cerah tu, mengambang penuh kan, nampak semua macam pokok-pokok pun semua nampak kan, clear.
kelapa sawit kiri kanan. So konklusinya, korang boleh lalulah jalan ni waktu malam. Kalau ada emergency lah. Kalau tak ada emergency, tak payah lalu, tidur lagi bagus. Boleh lalu kau nak pergi hospital Taiping ke, ada kes kejadian yang pelik-pelik ya. Ada lagi kereta Sepah. Maybe dia punya makanan sampai pukul berapa? Pukul 4 dia tukar menu. Pukul 4 lelas. Dia tukar menu breakfast. Dia breakfast tak sedap. Okay orang tak ada benda tu. Tak ada apa. Dia pun segan dah nak kaya basikal. Apa dia? Benda tu pun segan dah nak kaya basikal. Jalan dah besar. Tak, aku kalau buat kepala otak aku kalau macam sekarang ni, kalau dia lalu aku ikut. Aku kejar siap lupa tu. Nak tengok orang basikal ni apa kan. Tak, serius lah. Bukan, tak, bila kita sembang macam ni, orang anggap macam ni menganjing lah, kau tak kena lagi ya, apa. Tak, bukan isu dia tu. Isu dia macam kalau jumpa, apa kita nak buat. So, tengok lah. Fikir basikal ni rasanya ada lah kot kan. Tak ada lah cerita sampai lah. Aku rasa cerita lama. Cerita naik basikal ni cerita mungkin tahun 2006, 2007. Sebab kalau cerita baru ni mesti ada spesifik detail dia. Tapi kau bayang cerita, kebanyakan yang cerita-cerita seram memang baru-baru tak ada tau. Pasal apa? Padahal tengok kereta lalu larangan banyak kan. Yang kita lalu apa semua kita nampak ada motor lalu. Tapi orang tak cerita. Pasal mungkin tak ada dah cerita tu. Kalau orang tanya pendapat aku lah, kadang-kadang jalan tu glamour tau dengan kisah-kisah seram. Tapi kisah-kisah seram yang dah lama. So bila dalam keadaan sekarang ni, jalan tu tak ada benda pun. Tapi sebab orang teringat kisah tu jadi macam contoh macam karak lama kan. Jalan tu bagi aku okey dah lalu sebab ada banyak simpang lah. Ya, orang letak mindset. Orang lah letak mindset sampai sekarang jalan karak lama is haunted lah. Very haunted lah sampai sekarang. Sebenarnya ada jalan yang macam jalan karak lama 20 tahun lepas. Betul tak? Jalan yang jalan dalam tapi tak glamour lah. Sebab jalan tu tak ada orang nak pergi pun. Pasal tak ada macam bandar ke pekan kan. Tak ada kepentingan. Ada pun kampung-kampung. Jalan daripada kampung ni menuju kampung. Tapi jalan tu bila lalu macam kau lalu jalan karak lama 20 tahun lepas. Itu yang realiti dia. Tapi kalau kau buat video jalan tu kan, dia tu jalan kampung apa kan, tak, orang tak tengok lah pasal alah jalan kampung tak glamour. Aku nak tengok jalan karak lama macam tu. Contoh, aku nak tengok jalan apa lagi, jalan Bukit Putus. Contoh, jalan Bukit Putus tu 7 kilo lah. Macam Ipah kata jalan lama tu 7 kilo macam bagi aku dekat lah. Kalau aku tengok Google Street tu macam jalan Kelewang tu macam lagi rare, lagi padu. Banyak habis jalan yang terpencil aku cakap. Aku sendiri tengok dalam Google Street tu waktu siang pun cakap, ada orang lalu ke malam-malam ni. Jadi macam tu mindset. Macam bahaya, dangerous. Bukan dangerous apa sebab kalau kereta jadi apa-apa kan, jenuh siapa nak tolong.